Biasa kalau kata macam ni, saya rasa kurang-kurang dekat sejam lebih jugalah berada dekat Karnul Manazil. Mungkin ada yang nak salin pakaian apa semua kan, dia katakan. So ambil masa jugalah, kurang-kurang dekat sejam jugalah kat sini. Selepas selesai semuanya, barulah bergerak dengan apa ni, dah sembahyang jamak tadi, selesai sembahyang jamak apa semua, boleh sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram, aku nak dalam hati sebut, ya Allah, aku nak sembahyang sunat ihram kerana Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sunat ihram. So bila nak niatnya dekat atas bas. Niatnya nanti dekat atas bas. Kita naik atas bas, sebelum bergerak bas, biasa mutawif lah. Mutawif kena bagi tahu, dia kita sama-sama apa ni, berniat dalam hati nak mengerjakan umrah, nyatakan. Maknanya semua yang ada dalam bas semua niat serentak. Bukanlah kita ada niat serentak terus mana semua nawaitu, sama baca nawaitu ataupun nawaitul umrah wa ahram tu biar. Tak apa, kita cuma makluman semua kepada jemaah biar niatnya seketika itu. Senang nyatakan. Nanti kan ada yang mesti dulu masa awal, masa ada setengah-setengah tempat, ada setengah-setengah travel, dia kata di berdepan dengan isu jemaah terlupa niat. Kalau tak buat macam tu, ada yang terlupa, kata dia sembahyang tapi terlupa niat. Terlupa niat masalah. Kalau dah sampai Mekah, kalau dah naik kapal terbang, kena yang naik yang kena niat atas kapal terbang, dia lupa. Bila dia lupa, dengan mati Allah dah sampai Jeddah. Kain ihram pakai, niat tak? Dah jenuh, katakan. Jenuhnya nak kena bawa pula nak kena tanggung kos jemaah tadi, kena tanggung kos pula untuk dia seorang pergi ke Karnul Manazil, sebab dia kena pergi ke miqat yang paling hampir. Kalau tadi dah Karnul Manazil, dah sampai Jeddah baru beritahu tak niat, maka kena patah balik pergi Karnul Manazil dan baru boleh masuk balik ke Mekah untuk buat umrah. Jadi sebab itu mutawif dikata dia kena ingatkan ataupun kena buat, kena bagi tahu semua jemaah niat atas bas tadi sebelum bergerak. Okey. Dan bila itu niatlah rukun yang pertama kita lah. Kita ada rukun pertama kita ada niat. Rukun pertama ni niat ihram ni. Ada niat dan ihram umrah. Ada. Niat di miqat, kita dah berada dekat miqat. Dan miqat ni kita dah dekat miqat, alhamdulillah. Dan kemudian bila niat saja, kita kena mematuhi pantang larang sehingga kita bertahallul. Ada. Selepas itu ni mematuhi pantang larang ni sepanjang kerja umrah, kita tawaf, sa'i dan kemudian tahallul dan tertib. Di rukun umrah ada 5 saja, katakan, iaitu niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Tertib. Kita kata rukun umrah 5 je, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib haji ada 2, niat umrah di miqat dan mematuhi pantang larang sehingga tahallul. Baik. Inilah kita kata tempat miqatnya. Ni miqatnya kita ada Zulhulaifah yang jaraknya 450 km. Ni dekat Madinah. Kita ada Juhfa 190 km. Kita ada Yalamlam 50 km. Kita ada Karnul Manazil 94 km. Dan kita ada Zatul Irq lebih kurang dalam 94. So Yalamlam adalah paling dekat lah dengan Mekah, iaitu 50 km. So kalau kata tadi turun Jeddah tadi, tak niat, paling dekat dia pergi Yalamlam ataupun Karnul Manazil. Tengoklah yang mana yang paling cepat untuk disampai. Tapi kita tak lalu Yalamlam, kita akan hanya pergi ke Karnul Manazil sebab yang ini dia orang-orang yang daripada arah yang berbeza lah, nyatakan arah yang berbeza. Kalau daripada Jeddah saya rasa lagi jauh. Jeddah lagi dekat ke Karnul Manazil. Wallahu a'lam.
Kalau kita duduk dalam Mekah, kita nak berihram buat umrah. Orang Mekah, kita dah duduk sehari dah habis dah buat umrah, kita nak buat umrah lagi dulu. Kita kena berihram kat mana? Sama ada pergi Ja'ranah, Hudaybiyah ataupun Tan'im ataupun mana-mana tanah halal. Kalau orang bagi teka-teki, apa dia ibadat yang kena campurkan yang halal dengan yang haram? Umrah. Umrah bagi ahli apa ni Mekah mengatakan dia kena campurkan dulu, baru dia dapat mengerjakan, baru dia dapat ibadah umrah tu. Jadi dikatakan orang yang berada dekat Mekah, dia kena keluar, ataupun orang yang buat umrah mesti dia ihramnya sebelum masuk tanah haram, berada di miqat. Jadi katalah, misal kata dia daripada Zulhulaifah katakan, dia masuk Zulhulaifah, dia lupa niat, maka para ulama kata dia kena patah balik dah. Dia tak boleh masuk ke Mekah dengan untuk niat umrah tanpa dia berniat dekat miqat dia. Tak. Mesti kena buat gitu. Tapi tuan-tuan tadi, seperti mana tuan-tuan tadi, Ustaz, kita kan dah masuk Jeddah kan? Kenapa tak dah melepasi miqat? Memanglah dah melepasi miqat, tapi sebab itu tuan-tuan dibawa pergi ke Taif. Daripada Taif masuk balik ke Mekah, dan sebab tu kita miqat dekat Qarnul Manazil. Sama juga kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dah sampai Jeddah dah masuk dah kawasan lebih melepasi dah tanah tempat kawasan miqat. Tetapi sebabkan kita nak pergi ke Madinah, maka laluan miqat kita ialah di di Zulhulaifah katakan. Wallahu a'lam. Sebab tu kita sebab kenapa Ustaz nak bawa pergi Taif katakan tak masuk Mekah terus kan? Bukan tak boleh masuk katakan. Masalahnya kalau masuk Mekah, hotel tak dapat lagi. Sebab hotel start pukul 3 katakan. Takkan nak duduk mengamuk dekat dekat lobi hotel kata nak tunggu. Nak buat umrah pun beg takkan nak tinggal dekat hotel apa semua Jadi solution yang ada ialah kita pergi ke Taif katakan, tanpa kita berihram daripada Malaysia ke apa, tak perlu tunggu dekat Qarnul Manazil, kita naik bas dah pergi ke sana. Itu lagi mudah lah, lagi mudah. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, kita kata seterusnya inilah sekiranya tidak berniat ni, sekiranya tidak berniat, macam adalah denda-denda yang dikenakan. Dia denda ni kalau dia masih lagi tak berniat lah, dia kena denda. Dendanya seekor seekor kambing. Tapi baik dia patah balik je lah, dia patah balik. Ini dia tak termasuk dalam haji lah, haji. Kita nanti banyaklah jenis-jenis dam ni, tapi tak payah risau tentang macam Allah denda-denda ni. Ya. Dalam flight dia ada announce kan. Kita akan melalui program nanti. Tak payah. Bila dia announce tu jangan niat. Kalau niat masa tu tuan-tuan dah dikira berihram. Tetapi masalahnya kita pakai baju biasa, nanti kena dam pula, kena denda. So memang dia akan announce, jadi tak payah hiraukan. Tuan-tuan boleh tidur sampai kat Jeddah. Kalau orang yang berniat naik flight tu, dia katakan dia dah pakai ihram sini, dia kena beware supaya tak melepasi miqat. Tapi kita tak berihram daripada sini, kita tak pakai ihram daripada sini, sebab tuan-tuan akan dibawa ke Taif dan berihram bermiqat dekat Qarnul Manazil, betul-betul kat masjid dia. Kalau tidak di atas flight je katakan. Jadi kita tak lalu situ, kita tak buat itu. Tuan-tuan berihram dekat masjid di Qarnul Manazil betul, daripada Taif tu. Jadi tak di isu tuan-tuan nak berihram kat atas kapal terbang katakan tu kena ingat baik. Jangan tersilap. Walaupun di announce dan memanglah kita nak pergi buat umrah, tapi kita tidak
melalui miqat yang di atas kapal terbang. Kita akan melalui miqat yang sebenar di daratan. Itu kena ingat baik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sampailah siap dah tadi dah kain ihram apa semua. Kita dah berniat atas bas tadi, sama-sama Mutawif ingatkan, kita kata niat umrah ni contoh niat umrah ni saja aku mengerjakan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala mengatakan ini niat umum lah. Okey, kalau dia umrah yang kedua, saya buat umrah kedua, Ustaz menyatakan bukan umrah pertama dah ni, umrah yang kedua nak buatkan untuk orang lain. So syarat nak buat umrah untuk orang lain, kita kena buat umrah untuk diri kita sendiri dulu. Kalau kita pergi ni kali umrah yang kedua dah, terus kita boleh buat untuk orang lain. Tapi ni adalah first time kita buat umrah, tak boleh kita buat umrah untuk orang lain. Kena dulukan umrah untuk diri kita sendiri. So kita niat untuk diri kita sendiri dulu. Nanti dah selesai umrah yang pertama, ada peluang buat umrah kedua, barulah niat untuk orang lain. Cara niat untuk orang lain dah je dalam bahasa Melayu, kita niat dalam hati kita, ya Allah, aku nak buat umrah untuk siapa? Aku nak buat umrah untuk mak aku, namanya sian-sian, dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya kena lafaz, Ustaz, nak lafaz Arab ni mana kami tahu bahasa Arab ya? Niat ni dalam hati. Yang nawaitu umrah wa ahramtu biha ni dilafaz, rukun niat, bukannya lafaz. Jadi as long as kita dah niat dalam hati kita dengan menggunakan bahasa Melayu kita nak buat ni untuk siapa, cukup dah menyatakan. Dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala untuk perempuan, dia ada bukan untuk perempuan saja, bahkan untuk lelaki dia katakan jika niat bersyarat. Boleh ke Ustaz nak niat bersyarat? Saya beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat bersyarat bagi orang yang betul-betul ada masalah. Yang tak ada masalah nak apa niat bersyarat. Yang bermasalah contohnya perempuan yang dalam keadaan yang period katakan. Yang period. Sama ada ketika itu dia period, memang dia pergi itu time period dia katakan. Jadi dia boleh berniat, kalau ya Allah aku nak buat umrah, jika sekiranya aku terhalang daripada menyelesaikan ataupun menyempurnakan period, menyempurnakan umrah ini, aku bertahallul di situ. Jadi kita kena buat pengecualian di situ. Pengecualiannya ialah jika aku terhalang daripada menyelesaikan umrah, maka aku bertahallul di situ. Aku bertahallul di situ. Jadi di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila wanita berkenaan datang haidnya masih belum bersih lagi, sampai dia sampai tamat, sampai habis tempoh berada kat Mekah, dia habis, dia boleh bertahallul. Dia boleh bertahallul dengan membayar denda lah. Ada denda dia menyatakan dan kita kata dia boleh pakai baju biasa, dia boleh terlepas daripada perkara-perkara yang dilarang. Tapi saya ada satu lagi pandangan ulama juga dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Kalau seorang itu masuk dengan dalam keadaan period, dia katakan, so dia dah dia masuk hari pertama, dia sampai kat Mekah masih lagi period, hari kedua, ketiga, keempat, kelima masih lagi period. Besok nak pergi dah ni, besok nak pergi ke Madinah pula. Maknanya tuan-tuan mati Allah, hari yang terakhir kita berada dekat dekat Mekah tu, boleh dia siapkan bersihkan badan dia elok-elok, katakan, dan dia tutup elok-elok, kemudiannya terus pergi tawaf dan sa'i, settle dan tahallul. Dia ada pandangan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala untuk buat sebegitu. So sama ada tuan-tuan nak bertahallul tanpa umrah, nak lepas diri daripada pantang larang ihram dengan sebab dah niat bersyarat, ataupun nak menggunakan talfiq dengan mazhab Imam Abi Hanifah tadi, tuan-tuan boleh buat, tak ada masalah. Jadi itu the last choice, mana pilihan yang terakhir.
kalau seorang perempuan yang datang period dalam perjalanan umrahnya. Tapi kalau saya kata dah dapat umrah pertama, dah tiba-tiba dah selesai umrah pertama, besok ni datang period, jadi tak payahlah. Tak payahlah buat umrah kali kedua apa semua ni, dah untung rezeki tu dah dapat dah yang pertama. Yang ini yang saya kata tadi, pilihan bagi orang yang masuk period, ataupun memang di period daripada sebelum pergi ke Mekah lagi, belum sampai lagi memang dia dah period. Jadi boleh dia berniat bersyarat, tapi dia ada peluang jika masih lagi period pada hari yang terakhir dia berada kat Mekah, dia boleh teruskan masuk masjid untuk tawaf dan terus pergi sa'i, settle. Okey, wallahu a'lam. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala itu inilah bagi perempuan yang haid. Tapi kalau perempuan yang sama juga kesnya bagi orang yang uzur, dia katakan yang uzur bukanlah uzur pasal berkaitan dengan period, tapi masalah kesihatan. Dia katakan masalah kesihatan pun boleh untuk dia menggunakan niat bersyarat. Tapi kalau kita sihat tak ada apa, maka tidak ada keperluan untuk kita niat bersyarat, maka tak perlu. Ada juga asatizah, ada pada ustaz juga, dia kata niat dia bersyarat, tak ada masalah pun, dia katakan. Kalau begitu arahan dia daripada mutawi, ikut apa yang disarankan oleh mutawi. Kalau mutawi kata okey semua niat bersyarat, niatlah bersyarat, tak ada masalah pun. Okey, wallahu a'lam. Okey. Bila dah dah berniat, maka antara perkara yang disunatkan ialah kita bertalbiyah. Talbiyah katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang lelaki sunat angkat suara, orang perempuan sunat perlahankan suara. Dalam bahas tadi patutnya dah bertemu dah apa ni talbiyah ni. Ada ramai-ramai katakan tak ada masalah. Masing-masing semua mengangkat suara dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Penat berhenti. Bukanlah kata 24 sepanjang jam, sepanjang masa perjalanan kena sentiasa bertalbiyah saja, tidak. Penat berhenti. Nak baca, nak zikir, nak doa, silakan, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan musafir, antara doa yang mustajab ialah doa ketika musafir. Angkat tangan, doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan musafir, tuan-tuan dalam ihram, banyak benda tu yang boleh ianya menyebabkan doa kita mustajab. Sepanjang kerja umrah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, memang kita dituntut banyak berdoa. Saya ada seorang sahabat, dia dah 8 tahun, 9 tahun kahwin. Dia kata, jomlah cikgu, jom pergi umrah. Mana tahu ada rezeki Allah nak berikan, doa kat sana, Allah mustajabkan. Memang sepanjang sana saya tanya dia, cikgu doa apa? Alah ustaz, dia kata, takkan saya tahu saya nak apa. Kata, saya sepanjang ini doa saya dengan rumah saya semua nakkan anak. Balik Malaysia 2 bulan lepas tu, alhamdulillah isterinya disahkan mengandung. Mengandung dalam hati Allah 3 Allah bagi kembar. Bukan seorang, 3 kembar terus. Allah bagi 3 orang kembar, katakan. Sampai isterinya terpaksa ambil cuti special case, katakan, sebab 3 orang kembar tak larat nak nak pergi mengajar dan sebagainya. Jadi dia ambil cuti khas, katakan, untuk sehinggalah anaknya lahir. Alhamdulillah anaknya sekarang dah darjah 3 dah, darjah 3 dah. 2 lelaki, seorang perempuan anak. Katanya dia itu pun kita kata dia dia bersyukur sangatlah, yang cakap dapat cukup dah lah. Ada 3 orang tu, 2 lelaki seorang perempuan. Dah 2 orang lelaki seorang perempuan. Tapi kalau ada rezeki lagi dia nak lagi lah. Tapi dah isterinya dah tak boleh dah untuk mendapatkan anak, sebab umur dah meningkat. Jadi dia cukuplah dengan 3 orang. Tapi rezeki dia lah, tapi rezeki memang rezeki kan. Terbanyak bila dia kata dia dapat 3, alhamdulillah, doa cikgu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sana doa yang mustajab ialah doa yang datang ditulus, tulus dengan daripada hati kita. Memang apabila doa itu diungkapkan
datang daripada jiwa kita, daripada hati kita tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah doa yang mustajab. Sebab itu saya tak suka, bukan saya tak suka, makna saya sebutkan jemaah tak perlu pun nak suruh mutawif doa kita amin. First, mutawif akan baca doa apa yang dia tahu, dan dia tak tahu apa yang tuan-tuan nak. So the best solution ialah tuan-tuan baca doa sendiri dalam bahasa Melayu pun tak apa, tapi kita faham apa yang kita minta. Jangan doa dalam bahasa Arab, bagus bahasa Arab menyatakan, tapi apa yang kau minta mudah menyatakan, tak tahu. Sayangnya kita minta tapi kita tak tahu apa yang kita minta. Macam kita pergi minta bantuan lah, kau nak minta apa? Entah tak tahu. Habis kau datang kau lah menyatakan nak minta bantuan apa yang minta? Tak tahu. Umpamanya begitu menyatakan. Jadi kita minta dengan Allah SWT, kita pun tak tahu apa yang kita minta. Kan alangkah baiknya kalau kita minta dengan Allah, kita tahu apa yang kita nak minta, maka di situlah datangnya kita kata daripada lubuk hati kita. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan tadi kita teruskan dengan talbiyah dan menjaga pantang larang. Pantang larang ni saya pergi terus sikit-sikit sebelum lepas tu kita balik kat sini. Kita lihat ada tak ada segi pantang larang dia. Pantang larang untuk untuk jemaah umrah. Yang pertama sekali, dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh memakai wangian. Tak boleh pakai wangian. Semua wangian tidak dibenarkan kita pakai. Jadi elakkan. Hatta baju ihram yang kita nak pakai, maka tidak boleh kita memakai yang telah dibasuh dengan pewangi. Jadi pakai kain-kain ihram, baju-baju ihram yang kita nak pakai bagi perempuan, kain ihram bagi lelaki, jangan dibasuh dengan pewangi. Jangan dibasuh dengan pewangi. Dan kita kalau misal kata ada orang cuit ataupun tersentuh wangian, maka kena cepat-cepat basuh. Kena cepat-cepat basuh untuk mengelakkan kita kena bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi lelaki. Bagi lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Apa maksud pakaian berjahit? Kalau ihram sebut kain tuala, ada orang tanya, Ustaz, kalau dekat hotel tu kain tuala tu boleh pakai tak? Kain tuala tu boleh pakai. Bukannya berjahit ke Ustaz? Bukan berjahit ke kain ihram? Yes, memanglah berjahit, tapi adakah dia berjahit yang dimasukkan dalam fiqh? Tidak. Kadang-kadang kita nampak kain tuala tu dia berjahit ujung kan. Yang dimasukkan berjahit ialah dua lapisan. Macam sini kita ada. Dia ada dua ujung dengan ujung ni disambungkan, kemudian disambungkan dijahit ujung ni macam kain pelikat. Kalau kita pakai dalam kain pelikat itu, kita pakai macam kain tuala pun, dia tidak dikatakan kita pakai pakaian berjahit. Maksud kita pakai pakaian berjahit yang dilarang bagi lelaki ialah disarung pada badan. Yang itu yang tak boleh. Kalau kain pelikat ke tuala ke kita pakai normal biasa macam ni kita pakai, maka tidak dikatakan kita memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Yang dilarang itu ialah kita sarung. Yang dilarang itu ialah kita menyarung. Menyarung tak boleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala antara larangan umrah lagi, kita kata tidak boleh memakai tutup kepala bagi lelaki. Tutup kepala bagi lelaki contohnya kita kata panggil kopiahnya ni lah. Tak boleh. So masa dah niat ihram tu, jangan tutup kepala lah. Kalau tutup kepala kita lupa. Kita lupa, cepat-cepat tanggal. Cepat-cepat tanggal. Ataupun kadang-kadang kita ni masa nak betulkan kain ihram tu, kita tertutup kepala, cepat-cepat turunkan balik. Jangan dibiarkan. Ustaz, daripada ihram tadi, sekiranya ada orang kadang-kadang dia dah terlupa kain ihram, dia dah masuk dalam jaket,
Jadi yang ada di luar adalah kain pelekat. Nanti kain pelekat dia bukan kain pelekat yang dijahit. Boleh tak digunakan kain? Boleh, tak ada masalah. Kan? Ada tak berjantung lagi lah. Yang tak berjantung, kalau berjantung pun dia boleh lah tetaskan dia punya apa, buang dia punya jahitan tu dan dipakai jadi macam kain ihram. Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Kemudian macam Allah tak boleh pakai tutup kepala ni. Kalau misal katalah kita ada apa ni buku payung, kita pakai payung tak kepala atas payung, kepala kita payung di atas, siapa boleh, tak ada masalah. Harus. Jadi kalau yang tak boleh ni masalahnya Syiah je. Yang Syiah tu macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam ihram, dia kata bas tu tak boleh ada bumbung. Betul, ya kan? Kalau tuan-tuan pergi kerja haji, bas tak ada bumbung tu Syiah punya bas. Sebab dia kata bumbung pun tak boleh, dia kata. Saya kata kalau bumbung tak boleh, hotel tak boleh duduk lah. Tak boleh duduk kat hotel. Tak, sama juga hotel kan dia punya bumbung letak dulu kan, ya, kan? Dia kena duduk kawasan lapang kan, ya, kan? Jadi itu apa ni ajaran yang sesat lah, ya, kan? Apa ni Wallahu'alam. Baik. Jadi yang tak bolehnya apabila dia melekat atas kepala bagi lelaki. Bagi lelaki dan perempuan juga larangan memakai sarung tangan. Sarung tangan. Orang perempuan tak boleh pakai sarung tangan, orang lelaki pun tak boleh pakai sarung tangan. Bukan setongan, setongan lain. Setongan tu sebab untuk aurat tu kalau perempuan harus taklah boleh dipakai, tak ada masalah. Nyatakan jika ada masalah untuk maknanya mungkin baju ni yang tadi mungkin nak melakkan aurat dia terbuka, boleh dia pakai setongan, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ialah sarung tangan. Dia panggil kufas. Kufas ni maknanya yang menutup semua jari. Itu tak boleh. Orang perempuan dengan lelaki tidak boleh menutup muka, kecuali keadaan sekarang ni, iaitu dibenarkan disebabkan takut wabak ataupun takut penyakit dan sebagainya. So endemik, kita dah endemik dah. Kat Arab Saudi pun dah endemik. Cuma apa ni naik untungnya naik Saudi Airlines ni dia tak minta dah apa ni vaksin ataupun sijil vaksin apa semua. Tapi kalau naik flight lain, yes mungkin. Kawan saya semalam dia beritahu kalau naik emas masih lagi minta sijil vaksin, dia katakan. So kalau naik sebab Saudi dia tak tanya dah lah. Ada yang tanya, Ustaz kalau saya kat sana nanti positif macam mana Ustaz? Tak payah bagi tahu orang, senyap. Kalau dia bagi tahu orang, semua orang risau dia ada. Semua jemaah akan risau. So dia tahu, dia dah tahu dia positif, kata dia duduk je lah kualiti ya, dalam bilik ke, tak pergi mana-mana, minta tolong kawan bawa hantar makanan dan sebagainya. Sebab dia dah, benda tu dah jadi macam demam biasa, demam biasa. So kalau dia positif pun, kalau dia keluar ke mana-mana pun, orang pun tak ada, dah endemik kan, dah dia anggap. Cuma kita kata tengoklah keadaan tu, kalau teruk tu mungkin akan dibawa ke hospital dan sebagainya lah. Tapi kalau dia masih lagi sihat apa semua, setakat batuk tu saja, so kita kata tidak adalah apa yang nak dirisaukan. Mudah-mudahan insya-Allah sihat, banyakkan minum air zam-zam saja. Baik, kemudian macam dan ubat-ubatan yang diperlukan. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala yang dilarang juga ialah apa ni mencabut rambut dan memotong kuku. Orang perempuan, tak mahu saya tanya kopiah. Orang perempuan bila dia pakai anak tudung, dia buka je anak tudung dia, tengok masya-Allah, banyaknya rambut. Rambut itu tak perlu bayar dam. Maknanya tidak dikenakan bayar dam sebab dia tercabut dengan sendiri. Okey, so jangan risau. Yang kena bayar dam ni yang mana? Yang kita pergi tengok cuma Allah bila uban ke tumpuh gitu. Tarik, kena bayar dam. Ataupun kita duk sikat rambut, dengan kuat. Kan bila rambut panjang sikat, ada sangkut kita pun tarik juga, putus rambut tu, maka kena bayar dam. So kalau dia buat dengan perlahan je sampai tak ada apa sangkut kan, tiba-tiba dah habis, nampak rambut tu pun tak kena bayar dam. Okey. Ataupun dia letak rambut macam ni. Orang Melayu kita, dia tahu, dia suka, dia tanya dia mesti nak kena tengok ada tak rambut. Dia tak perlu pun.
Unless kalau kita memang buat benda itu dengan usaha kita yang memang secara lazimnya rambut itu boleh tercabut. Itu saja. Maknanya sama juga lelaki, kadang-kadang dia tidur dekat seat dalam bas dengan kain ihram, sandar dekat seat yang ada, bangun tersedar dari tidur, tengok rambut dekat kain ihramnya banyak. Maka perlu ke bayar dam? Tak perlu. Okey, yang hanya perlu bayar dam ialah yang dia buat sendiri. Dia cabut sendiri. Baik. Dan yang lainnya tadi kita kata bernikah diharamkan ketika ihram, wakil nikah, menikahkan orang, meminang orang ketika dalam ihram tidak dibenarkan. Kemudiannya lebih lagi ialah melakukan hubungan suami isteri dalam ketika ihram juga tidak dibenarkan sama sekali. Itu antara perkara larang. Berburu, tak ada orang pun nak pergi sana nak berburu ke, nak pergi berburu cek dog ke apa, kot-kot lah ya, lalu kat padang pasir tu, Ustaz kat sini boleh buru dog ke? Tak, dog ni saya pernah makan dog, dia rasanya macam ayam, dia rasa macam tu. Tapi sebab orang kita geli, sebab macam biawak, dia kata Ustaz kenapa dog ni halal, biawak tu haram, dia kata. Sebab dog dia tak makan pun benda-benda yang kotor tu, dia hanya makan pucuk pucuk pokok je. Dia makan benda-benda yang bersih. Tak macam biawak kita kat sini semua benda bangkai semua dimakan, dia kata kan. Lepas tu dia boleh dimakan tak, cuma orang tak selera nak makan kan. Nabi pun tak makan, tapi Nabi tak kata ia haram. Nabi kata kami tak biasa makan. Hadza ta'am laysa min ardina, kata Rasulullah SAW, ini bukan makanan kebiasaan kami, jadi kami tak makan. Tapi Nabi tak kata ia haram. So sahabat-sahabat lain makan, Nabi tak makan. Wallahu a'lam. Dog nak matikan dia pun lama, nak kena sembelih, kena tongdingkan baru cepat mati. Kalau tidak berjam-jam dia hidup lagi walaupun dah sembelih. Dia masya-Allah, dia katakan Allahu a'lam. Kita tak adalah orang pergi sana nak berburu, ataupun sampai sana kita dilarang juga memotong pokok-pokok yang ada. Musim-musim sejuk ni banyaklah pokok-pokok yang cantik. Tak payahlah tengok bunga kertas ni tak ada kat Malaysia ni. Ustaz boleh tak ambil batang-batang dia buat balik? Dia kata tak boleh, kata dalam ihram tak boleh. Okey, baik. Kemudian tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu sama juga dengan potong kuku. Potong kuku jangan gigit sampai ada setengah tu habit digigit, menyebabkan kukunya tersiat ataupun ni, maka tak boleh. Hukumnya ada denda ni. Dendanya apa? Selain rambut satu cupak. Ini dipanggil satu cupak. Biasanya normally kita kata satu lay rambut tu RM5 lah, katakan RM5 katakan, untuk kita sedekahkan pada fakir miskin yang ada dekat Mekah. Untuk bayar dam mesti buat dekat dalam tanah haram Mekah. Tak boleh buat kat Madinah ke, tak boleh buat kat Malaysia ke, tak. Dia mesti buat dekat dalam. Selain satu cupak, anggaran lebih kurang dalam RM5 lah, katakan dalam RM5. Okey. Okey. Kemudian dalam baca Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sama juga lah, dia katakan belalang musim-musim dia, kalau belalang ni musim panas je lah, dengan musim sejuk ni kurang lah. Dia katakan musim panas tu belalang tak payahlah dalam ihram tu kita pergi tangkap burung ke, burung pagi tu kita pergi tangkap burung nak sembelih, nak makan ke, belalang tangkap nak goreng ke, dia katakan tak perlu. Belalang-belalang yang ada tu pun bukan belalang yang boleh dimakan, belalang-belalang yang beracun, dia katakan. Wallahualam. Dia ada belalang yang boleh makan. Saya tengok ada restoran yang menghidangkan belalang makan, goreng. Boleh makan, tak boleh makan, dia tak berani nak makan. Dia buat nasi biryani, nasi mandi tu, atas tu semua belalang goreng. Kalau kita kan ada setengah tu ayam kan, ayam daging ni penuh dengan belalang. Yang boleh makan, makanlah. Tapi kita tak boleh berburulah binatang apa pun, nak bunuh binatang dekat tanah haram ni.
Bila kita berada pada tanah haram ni, kita hanya boleh bunuh kalau ianya boleh memudaratkan kita. Contohnya ular, kalau kita jumpa ular lah. Yang kedua kita kata macam tikus kita katakan, ataupun helang ataupun gagak, kita boleh bunuh. Dia adalah binatang dipanggil khamsun minal fawasik yuqtanna fil hil wal haram. 5 jenis binatang yang boleh dibunuh ketika kita dalam ihram, maksudnya dalam kita berada tanah halal ataupun di tanah haram. Antaranya tadilah tikusnya, kemudiannya ularnya, gagak ataupun helang adalah beberapa few binatang yang kita boleh. Tapi kita tak jumpa pun binatang-binatang ni ketika dekat dalam tanah haram. Kalau jumpa pun dekat dalam Mekah, dia bukanlah binatang, tetapi dia makhluk lain.